Okey, dan seterusnya ialah dengar suara? Hello? Dengar tak? Oh, jelas. Okey, bagus. Yang ini seterusnya ialah ni contoh-contohnya. Kita ada bill tunai. Awak tulis sikit bill tunai ni ialah ataupun cash bill. Okey, receipt ataupun receipt. Apa maksud receipt? Terima. Terima. Siapa yang terima duit? Kalau macam kes awak beli barang, yang terima duit ialah company tu, kedai tu. Sebab tu dia mengakui dia terima duit. Bukan awak terima duit, awak bayar kan. And then keratan cek. Keratan cek. Okey. Ataupun cek bad lah. Voucher pembayaran. Di cek bad. Voucher pembayaran ataupun payment voucher. So, kehadiran awak kena tulis dalam WhatsApp. Kehadiran kena tulis dalam WhatsApp. Nanti saya akan panggil nama pukul 5.20 nanti sebelum 5.30. So 4.40 nanti kita rehat lah. Tapi awak boleh ni, kalau awak ada hal boleh keluar awak, tak apa. Saya punya suara macam muffle sikit lah. Macam kadang ada, kadang tak ada. Oh, okey. Yelah. Tapi tak apa, saya nanti saya nak saya buat rakaman juga. Kebetulan saya tak boleh elak lah benda ni. Benda nak berlaku ni. So saya buat rakaman juga dalam laptop tu. Biasa boleh. Saya kena guna tab rakam menggunakan tu. Okey. Hello, dengar tak suara saya? Boleh saya boleh. Okey. Voucher tunai runcit. Yang ni voucher pembayaran ni nanti saya akan terang juga. Kita nak buat bayaran, kita kena ada voucher ataupun kena ada dokumen. Yang ini biasanya menggunakan cek lah. Voucher tunai runcit, kita gunakan duit dalam tangan. Cash in hand. Okey. Dan seterusnya ialah slip daftar tunai ataupun cash register. Slip daftar tunai maksudnya apa yang duit awak masuk, dapat. Duit masuk lah. Cash register tu. Contohnya cash register mesin tu kan ada dekat kaunter tu. Dekat situ dia ada apa nama? Dia ada record situ. Kalau awak dikeluar apa tu, print out tu. Duit. Nanti closing dia ada buat closing. Jadi duit, berapa banyak duit yang ada dalam cash register tu ialah slip daftar tunai. Ataupun awak kena daftarkan dalam buku lah. Masukkan dalam buku nanti. Ataupun dalam ledger. Okey, dan seterusnya adalah slip bank ataupun slip deposit check.
Ataupun yang ini kalau contohnya awak masukkan duit dan dia ada dia punya ni dia punya copies dia ada dua tiga salinan dalam tu, so keluarkanlah satu tu sebagai salinan dia. Dan slip pindahan wang ini ialah transfer. Awak nak transfer duit, transfer awak transfer kepada our client, your client, then kita akan dapat slip dia. Alright. Slip transaksi bank elektronik ni bank to you. Maklumat debit dan kredit. Yang ini biasanya bank akan beri maklumat ni. Nanti saya akan beri contoh-contoh dia punya dokumen ya. Okay. Memo, invoice, nota kredit dan nota debit, credit note and debit note, bil bayaran, payment bill, folio pelanggan. Ya, nanti semua akan ada ni. Yang ni. Tetapi kita ada dua dokumen ni, kita ada dua tujuan. Satu bukan sumber. Bukan sumber ni maksudnya ni penting ya. Awak tak perlu rekod dalam perakanan. So tetapi awak simpan saja dalam rekod-rekod lain lah. Macam dia kalau dia tak penting dalam, dia tidak penting dalam dia adalah tidak penting dalam perakaunan lah. Okey. Tetapi dia sebagai sokongan. Dia tidak penting dalam perakaunan, maksudnya dia tidak direkodkan. Contohnya surat tanya. Surat tanya ni dalam bahasa Inggeris dia requisition letter. Surat tanya ataupun requisition letter. Okey. Nanti pun saya akan tegangkan sini. Requisition. And then surat tanya maksudnya kita nak tanya, kita sebagai penjual nak tanya harga dengan pelanggan. Okay? And then kita ada katalog, sebut harga, katalog, sebut harga, sebut harga ataupun quotation. Nanti pun saya akan terangkan. Katalog maksudnya senarai barang, ada gambar, ada harga. Senarai harga, nota serahan. Inilah delivery order. Okey. Penyata akaun maksudnya pelanggan tu, ledger pelanggan lah. Contohnya college, pelanggan daripada pelajar. So ledger pelajar, setiap pelajar tu ada penyata akaun masing-masing. Dan penyata bank, bank statement pun, ni semua ni, saya kata tadi tak penting. Maaflah, kurang penting lah. Tetapi awak kena masukkan dalam file. Okay. Seterusnya, ini adalah proses pembeli dan penjual. Maksudnya,
Ini adalah pembeli sebelah kiri ni. Dan sebelah kanan adalah apa? Sebelah kanan adalah penjual. So, awak cuba bayangkan, senang awak bayangkan awak kekal sebagai penjual lah. Kalau pelanggan hendak memesan barang kat awak, dia akan memesan menggunakan purchase order ataupun pesanan belian. Pesanan belian. Nak pandang dia, awak tengok sini. Dia pesan. Kemudian, bila dia beli, kita akan beri dia bil tunai, cash bill. So, dia bukan proses, ini adalah apa, kalau dia beli, kita beri dia cash bill. Cash bill ni macam dekat cash register tu. So, pesanan belian ni, iaitu yang memesan daripada pembeli kepada penjual. Bil tunai siapa yang keluarkan? Kalau nak panah tu merah tu, penjual yang keluarkan cash bill tu. Contohnya kalau pelanggan beli barang, and then kita akan keluarkan, penjual akan keluarkan cash bill. Dan seterusnya, kalau pembeli dia gunakan online, so dia akan bank in dalam apa? Dalam menggunakan online banking, Maybank to you, macam tu Lazada, dia bank in kan. And then Lazada ataupun Shopee tu akan mengeluarkan apa? Penjual akan mengeluarkan receipt. Dia terima duit kan. So receipt dengan bil tunai ni kadang-kadang dia menggunakan kadang-kadang company menggunakan term yang sama. Bil tunai dengan receipt, dia menggunakan, dia sama je. Bil tunai ataupun receipt ataupun atau dia tu. Ada sama je maksudnya. Tapi kalau lebih betul ni, kalau receipt tu ialah terimaan tunai dan juga Maybank to you lah sebagai atau internet banking. Kalau bil tunai ni biasanya ialah dia keluarkan daripada cash register. Okey? Cash register. Yang ni pula. Yang ni dah secara tunai. Apa maksud secara tunai? Dia tak boleh hutang. Contohnya kalau membeli dengan Shopee, dia tak boleh hutang. Awak beli barang, tak boleh hutang. Itu namanya urusan harga tunai. Macam juga Aeon, tak boleh hutang. Awak tanya mak bapak awak ataupun atuk, apa yang ada atuk situ? Apa yang ada atuk lagi? Pelajar-pelajar sila jawab. Hello. Siapa yang ada atuk guna ni? Guna mikrofon. Hello. Saya nak test suara awak. Ada. Okey, bagus. Kalau atuk ni, kalau awak tanya atuk awak, dia ada kedai runcit yang dia beli barang menggunakan kedai runcit. So, kedai runcit itu akan memberi hutang. Setiap bulan, hujung bulan bayar. Itu bukannya urus harga tunai. So, urus niaga tunai macam kedai Aeon tu. So, yang sekarang ni kita akan belajar urus niaga kredit. Ataupun apa? Urus niaga secara hutang. Ini agak susah sikit. Dan dia berulang-ulang. Okey. Benda ni saya akan ulang lagi. Dan awak kena fokus lah. Sebab ni baiknya untuk assignment awak. Okey. Saya ada siri dalam YouTube tu. Untuk dokumen perniagaan. Awak type je dokumen perniagaan. Bisa dokumen ada banyak. Sama je benda ni. Tapi pelajar masih gagal nak faham. Tapi tak apa. Okey.
Seterusnya ialah ni urus niaga kredit macam berlaku di kedai runcit di kampung-kampung. Kalau tanya atuk awak, tapi kalau tanya bapa awak, tak ada sekarang ni. Zaman sekarang tak ada. Tapi zaman dulu yang saya ni ibarat macam bapa awak lah. Bapa awak lebih tua sikit lah. Saya muda sikit. Okey. Zaman saya kecil dulu, bapa saya, arwah bapa saya, memang dia berhutang lah. Hujung bulan, bayar. Ataupun urus niaga kredit. Jadi biasanya proses dia ialah atuk awak, marah pula awak. Atuk lah senang membuat pesanan, atuk awak membuat pesanan nak beli barang sebulan sekali, buat pesanan today semua, tulis senarai dia. Kemudian penjual tu, kedai runcit tu akan hantar barang berserta dengan nota serahan ataupun delivery order. Delivery order. Seterusnya, pihak Okey, seterusnya ialah apa? Yang ini namanya invoice. Okey, tapi saya rasa kedai runcit tu sebagai penjual, bila dia serah barang dan berserta juga bersama dengan tu ialah delivery order dan invoice. Invoice maksudnya senarai hutang. Hutang contoh dia dah beli barang. And then dia akan beri invoice lah. Ni hutang awak, beli barang sebanyak ni, 10 item. Itu invoice lah. Invoice, awak test kita boleh tak? Invoice ni dah berkaitan dengan hutang belian ataupun hutang apa? Hutang jualan. Okey? Okey. Dia akan beri invoice kepada pembeli ni. Okey. And then seterusnya, yang memberi nota debit dan nota kredit adalah apa? Yang memberi nota debit ataupun nota kredit adalah penjual. Ingat tu. Penjual yang memberi nota debit ataupun nota kredit. Kita ada nota debit dan kita ada nota kredit. Nota kredit ni ialah kalau pulang barang. Siapa pulang barang? Pembeli pulang barang. Itu nota kredit. Nota debit maksudnya apa? Terkurang charge. Apa maksud terkurang charge? Harganya ialah RM 120. Tetapi dalam invoice awak tulis apa? RM 102. Kurang charge. Sepatutnya 120 kan? Tapi dia tulis 102. Itu nota debit. Kita tak boleh buat 2 kali invoice lah. So, kita akan buat apa? 120 tolak 102 berapa? 18. Pandai. Bagus. Saya suka buat respon sebab saya takut. Sebab saya seorang ni. Ada pernah tu saya setengah jam tak ada orang. Suka. Pelajar suka lah. Sebab tak ada lain kan. Terus tak beritahu saya. Saya cakap seorang. Okay. And then seterusnya. Ni anak panah ni. Anak panah ni ialah. Contohnya zaman sekarang lah. Dia bayar tunai. Contohnya pembeli membayar tunai, hutang yang tersebut hujung bulan bayar tunai, ataupun dia bank in, dia bayar menggunakan ini contoh bayaran yang dibuat.
Bayaran dibuat oleh siapa? Oleh pembeli. Patutlah. Sorry patutlah nak ni. Nak hujan putih kan. Tempat awak macam mana? Gelap-gelap. Awal hujan. Gelap-gelap sedikit. Kulai kan? Saya kulai. Awak kat mana? Ada bunyi kan burung tu. Seterusnya, penjual akan beri resit. Resit maksudnya, bila pembeli membayar dan awak kena bagi resit. Jadi, kegagalan peniaga-peniaga biasanya dia tak beri benda-benda ni. Mana resit, mana nota debit, mana invoice, semua tak ada. Jadi kalau dia agak-agak lari ke, pindah rumah ke pindah pada Johor ke Perak lah, mana tak ada. Nak kejar pun susah sebab ini dia sebut dalam Al-Quran, 2 muka surat saya rasa. Semua perlu direkod. Okay. Okey, seterusnya ialah kenapa dah next page ni. Tu gitu je. Bagus juga. Seterusnya ialah bil tunai ataupun cash bill. Ni contoh Pembeli menjelaskan pembayaran secara tunai ataupun cek. Jadi kat sini ni contohnya syarikat Aisyah Garments. Maksudnya dia pembekal baju. Pembekal baju. Jadi kalau awak sebagai pembekal baju, contohnya secara online hari raya kan, ada pembeli tu membeli baju secara online ataupun secara tunai dan dia bayar. Bila dia dah bayar, awak kena keluarkan bil tunai ataupun cash bill. Dalam cash bill tu, maklumat dia perlu ada apa ni? Nombor bil tunai, siapa penerimaannya, pelanggan awak, tarikh terimaan duit, berapa kuantiti, butirannya, baju kurung ke baju Melayu, harga 1 unit dan jumlah RM berapa, dan sebenarnya dia akan dia bayar cek, menggunakan cek ataupun tunai. So kalau ada nombor ni, ini ialah menggunakan apa ni? Dia menggunakan bayaran, pelanggan membayar menggunakan cek. Nombor cek tu ialah 236525. Okey Dan seterusnya ialah resit rasmi. Resit rasmi ni ialah bukti-bukti penerimaan tunai ataupun cek. Kalau macam resit, dia sama dengan bil tunai.
maksudnya awak terima tunai ataupun cek. So, inilah resit rasmi, awak dapat tunai ataupun cek daripada pelanggan, awak keluarkan resit. Ni kat kedai buku ada ni. So, berapa tarikh dia diterima pada siapa, berapa hal ringgit Malaysia ni awak kena tulis ya. Yang ini dia punya apa nama? Dia punya harga ya. Dalam bentuk RIM. Dan nombor cek and then sign pengurus yang mengeluarkan resit tersebut. Okey. Yang ni keratan cek. Ni keratan cek ni maksudnya apa? Apa maksud keratan cek ni? Ada buku cek. Buku cek awak nampak dia macam satu buku bersaiz handphone awak tu kan, panjang kan. So sebelah kiri sekali dia ada satu keratan. So yang ni boleh dikoyak ni. Ni dia sebenarnya keratan ni dikoyak. Dia sebenarnya dia ada kat sini panjang kan. Dan inilah keratan dia. So awak kena tulis nilai-nilai baki dalam duit awak jangkakan lah, yang awak lah keluarkan, baki akhir dan cek yang awak sekarang ni berapa nilai yang keluarkan. Sekejap maksudnya kalau awak ada cek, awak keluarkan, awak bayar contohnya kepada saya RM1,000. Okey. So awak tulis situ cek inilah RM1,000. Okey. Ni RM1,000 lah. So baki daripada duit awak RM20,000. Cek ini RM10,000, sorry. RM10,000 awak bayar kepada saya. Dan nilai, sorry, RM18,000 tak nampak. RM18,000. Jumlah yang baki sebelum tu ialah RM20,000. Awak bayar kepada saya RM18,000. So baki duit awak dah berbaki RM2,000. So awak catat untuk rekod lah. Sebab bank keluarkan penyata hanya sebulan sekali. Okey. Ni contoh keratan cek. Okey, voucher pembayaran. Ni voucher pun bagus Ni dalam bahasa Inggeris payment voucher. Okey. Dalam bahasa Inggeris ialah payment payment voucher. Maksudnya apa-apa bayaran yang awak nak keluarkan, awak kena ada keluarkan, awak kena ada payment voucher. Okey. Contoh payment voucher awak bayar sewa RM3,000. RM2,000 So bila awak nak buat bayaran, awak kena untuk menunjukkan duit keluar awak duit keluar, so awak kena buat voucher bayaran. Macam inilah contohnya. Kalau awak type, kalau awak buat Microsoft Word ke Excel, awak ginilah bentuknya. So nanti awak kena buat sama macam inilah voucher bayaran ni untuk awak nak membuat bayaran. Apa-apa bayaran lah, sama ada menggunakan cash ataupun cek. Okey. Cash ataupun cek. Tetapi minta maaf. Tetapi kalau voucher bayaran ni memang kalau praktisnya ialah menggunakan cek. Ni voucher bayaran, payment voucher menggunakan cek lah. So cek keluar ni pun sama. Okey. Okey, dan seterusnya voucher tunai. Voucher tunai ni ialah voucher tunai. Voucher tunai ialah secara cash. Awak tahu tak? Kita ada cek dan satu lagi kita ada cash. So yang ni cash Cash ni macam contohnya duit awak dalam poket awak. Itu cash. Okey. So bila mana awak bayar menggunakan cash, so awak kena buat tadi voucher bayaran kan. So saya nak tanya, kalau voucher bayaran, kalau bayaran kita buat secara menggunakan cek, kita gunakan voucher apa? Sila jawab. Guna mikrofon Voucher bayaran. Pandai payment voucher. Saya tak perasan awak jangan
Saya tak perasan nama awak semua. Sebab saya nampak yang ni je. Yang screen saja. So tak kisahlah awak cakap je lah. Saya tak tahu siapa. Kerana orang segan nama keluar dan sebagainya. Macam-macam lah. Voucher tunai yang dinamakan petty cash. So duit yang awak keluar menggunakan petty cash, duit cash awak tu, kita akan menggunakan voucher tunai runcit ataupun cash, petty cash. Okey. So ni ada nama, contohnya contohnya kalau ini kedai buku Aisyah, awak kedai buku Aisyah, awak beli file berharga RM12, guna duit RM12. So awak pun kena ada simpanan rekod menggunakan voucher tunai runcit ataupun petty cash. Okey, petty cash. So kita ada dua pembayaran, satu cek, satu lagi menggunakan apa, cash. Ini ibarat macam ni lah, duit awak dalam tangan, satu lagi duit awak dalam bank. Itu je. Cek ni macam duit awak dalam bank lah. Duit awak dalam bank. Okey. Slip daftar tunai ataupun cash register. Cash register yang tadi ni ialah voucher tunai runcit petty cash ni. Kita beli file. Yang ni sekarang ni kita akan slip daftar tunai cash register machine. Yang ini sebab tu dalam saya sebut sini slip daftar tunai ni dia dalam awak punya cash register tu. Kalau awak beli kedai runcit biasalah, kedai-kedai mamak ke kan. Ni contoh cash register tu, dia akan minta resit dah contohnya. So dia akan keluar daripada mesin cash register tu. Yang ni dia akan keluarkan nama company and then senarai barang, tarikh, dan ni tarikh dan nilai dia. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan sambung, dan siapa yang nak meneruskan, saya akan jumpa lagi pukul 5 nanti. Alright. Lagi setengah jam kita habiskan. Siapa yang tak nak pun boleh proceed untuk awak punya pribadi semua. Dan saya akan ada dia punya rakaman dia. Dan kalau nama awak tu kena tulis lah dalam WhatsApp. Alright. Okey. Kita sambung lagi selepas rehat. 5 nanti kita sambung. Okey. Bye-bye.